Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pagi ni salam pagi Isnin. Sebenarnya Zuli tengah sambil-sambil bersiap untuk masuk kelas. Kelas hari ni untuk first class, ada group coaching. Okey. Sambil-sambil bersiap apa? Tengok tajuk kan. Apa maksud rampas, dalam tak sedar kita dah rampas hak orang lain. Yang agak-agak apa maksud dia? Agak-agak apa maksud tajuk Zuli tu? Kadang-kadang kita tak perasan bahawa apa yang kita lakukan setiap hari tu ada yang sebenarnya dalam kita tak sedar tu kita dah rampas hak orang lain. Sedih kan? Nabi Rasulullah sangat marah bila kita rampas hak orang lain. Nak tahu tak macam mana situasi tu berlaku? Macam mana situasi tu boleh dikatakan kita rampas hak orang lain? Agak-agaknya macam mana? Sekejap je kan Zuli siap. Pakai tudung, pakai shawl, sekejap je settle. Okey? Tak sampai seminit pun. Okey. Bismillah. Okey, mula-mula yang kata hak orang lain tu. Okey, contoh. Okey, kalau contohlah macam ni, Zuli dah bersiap. Contohnya macam mak-mak lah, mak-mak pagi-pagi bersiap pergi kerja, handle anak, okey, handle macam-macam lah, sarapan ke, bekalan untuk anak-anak, untuk suami. Lepas tu dalam kelang kabut tu, lepas tu nak pakai lawa-lawa, tapi bersiapnya lambat. Jadi proses nak perjalanan pergi kerja tu pun jadi lambat. Jadi punch card pun lambat. Okey, punch card pun lambat bermaksud datang kerja sudah lewat. Okey, datang kerja dah lewat. So kat situ sebenarnya kita merampas hak, dikatakan kat situ disebabkan macam kita tak pancul lah. Kita dah kita dapat gaji sekian-sekian. Okey, dijanjikan sekian gaji, nilainya contoh 2,000. Okey, contoh nilai gaji you terima 2,000 untuk bekerja dari pukul 8 pagi sehingga 5 petang, rehat pukul 1 hingga pukul 2. Okey, dah dalam agreement kerja banyak tu. Okey, kerja panjang waktu macam tu dan gaji sekian. Bila you datang lambat, contoh 8.30 baru sampai tempat kerja. Lepas tu pukul 5 sharp nak balik. Jam tu cukup tak? Gaji tetap dapat 2,000 tu. Tapi kerja kita tak cukup. Itu kita dah rampas hak orang lain. Sebenarnya sebenarnya ada ramai lagi orang yang memerlukan kerja tu, yang boleh kerja ikut time yang ditentukan orang lain tu. Maksudnya kita dah rampas hak orang lain. Faham tak kat situ? Jaga-jaga Itu satu. Yang kedua, dalam situasi bekerja juga, contoh kita bekerja 9 jam, tolak rehat jadi 8 jam. Dalam masa 8 jam tu, you all bekerja sepenuhnya ataupun tidak. Maksudnya selagi ada kerja, kena buat kerja. Melainkan kalau memang kerja tu memerlukan orang lain, bantuan orang lain, ataupun orang lain tu tak ada, so kita terpaksa tunggu tugasan, itu tak apalah. Jadi kita masih ada ruang untuk buat benda lain kan. Sebab kita standby. Tapi kalau memang ada kerja yang menanti tapi you tak buat kerja, you buat kerja lain, contoh kerja luar, itu pun kira rampas hak orang lain. Lagi satu, yang ketiga pula, menggunakan harta benda di tempat kerja.
Okey, selalu kita tak perasan benda ni. Okay? Kadang-kadang kita lebih sebenarnya benda ni semua lebih kepada keberkatan yang kita nak cari. Okay? Kita sebagai Islam, keberkatan tu sangat penting. Tahu tak keberkatan tu sebab apa sangat penting? Sebab kalau kita dapat gaji 2,000, kalau tak ada keberkatan, tak cukup. Kalau ada keberkatan, gaji 1,000 pun akan jadi cukup. Percaya tak percaya, cubalah anda buat. Okay? Percaya tak percaya, cubalah anda buat. Okay. Macam tadi yang ketiga tadi, penggunaan barang-barang di tempat kerja. Contoh benda tu dah diperuntukkan untuk tempat kerja punya. Contoh printer, ink printer, kertas A4, laminate plastik, apa lagi? Pen, marker pen, apa lagi? Macam-macam lah, kan? Lepas tu kita buat hak kita dan kita guna benda-benda tu untuk semua pekerjaan luar kita. Kita ambil benda tu, hak office, tapi kita guna untuk diri kita, untuk bisnes kita, untuk anak-anak kita, contoh photostat ke apa ke. Sebenarnya tak boleh. Kita dah rampas hak orang lain. Okay? Kita dah rampas hak orang lain. Kat situ keberkatan jadi tak ada lah. Macam mana nak cari keberkatan macam tu? Okay? Itu. Lagi, rasanya sebab apa keberkatan ni penting? Sebab dia macam, apa nak cakap kalau orang gaji 5,000 pun, kalau tak ada keberkatan tu, memang Allah kata, memang akan ada je benda yang akan menimpa kita. Kalau perasan lah kalau misal kata kita pernah buat semua-semua yang tadi lah, yang Zuli cakap tu kan, kita tak sengaja pernah terbuat, tak tahu itu dah rampas hak orang lain, dan hilang keberkatannya. Okay? Dan hilang keberkatannya. Ada je bulan tu, contoh tiba-tiba tayar pancit, tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba suami sakit. Ada je benda yang akan menyebabkan duit kita keluar. Ada je menyebabkan kesihatan kita terjejas. Maksudnya di situ ada masalah tentang keberkatan. Kalau kita perasan lah sebenarnya kan. Tapi kadang-kadang benda ni mungkin ada yang tak tahu, tak sedar, ataupun tak terlintas pun kat hati, macam memang tak tahulah. Maksudnya macam ingat benda tu adalah biasa, lumrah biasa. Lagi satu, waktu rehat. Kadang-kadang kita dah diperuntukkan kalau kerja waktu rehat hanyalah 1 jam. Tak kisahlah kau nak solat waktu tu, kau nak makan waktu tu, kau nak uruskan apa-apa dalam waktu tu. Rehat. Okay? Tapi ada yang menyalahgunakan, dia tidak berada di tempat kerja selepas 1 jam. Alasan, aku dah tak ada kerja. Memanglah dah tak ada kerja, tapi kita perlu standby. Standby tu maksudnya kita masih bekerja dalam tempat kerja. Jadi itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan kita dah rampas hak orang lain. Okay? Nabi marah benda tu. Jadi kalau kita kata kita sayang Nabi, sayang Rasulullah, kita kena jagalah benda tu. Jaga. Jadi dalam doa kita setiap hari jangan lupa minta, di samping kita minta kesihatan yang baik, murahkan rezeki, limpahkan rezeki, syukur nikmat apa yang Allah bagi, diberi kesihatan, diberi keluarga yang bahagia, yang dipermudahkan urusan. Yang penting pula kita tambah lagi satu doa, minta keberkatan masa. Ini pun daripada saya dapat ilmu ni daripada Sifu Najib Asadok. Dia selalu ingatkan dalam kelas, keberkatan amat penting. Amat penting. Sebab dalam rezeki yang kita dapat ni, keberkatan tu sangat penting. Dia menyeluruh untuk kita dapat dunia dan akhirat. Itulah apa yang terkesan sangat dalam hati. Keberkatan tu kadang-kadang memang selama ni kita bekerja kita tak perasan, kan? Kita tak perasan. Jadi bila dah disentuh, disedarkan macam tu, maksudnya teguran dari Allah lah. Teguran dari Allah, jadi kita kena terima, kita kena betulkan, kita kena taubat. Jadi benda tu jangan kita buat lagi sekali. Jangan langsung dalam kehidupan kita untuk meraih keberkatan daripada Allah. Sebab kita hidup, kita nak redha Allah, nak Allah sayang, kan? Kita sayang Rasulullah, jadi kita buat apa yang dia suka, jangan buat apa yang dia tak suka. Okay? Itu saja rasanya untuk pagi ini. Zuli kongsi sikit lah apa yang Zuli dapat dalam kelas. Mudah-mudahan ini menjadi satu titik yang
yang boleh merubah siapa yang yang macam Zuli juga, yang maybe pernah buat benda ni, kita tak mau lagi lah kesilapan kali kedua untuk dilakukan. Okay? Sebab semuanya akan dihisap di akhirat nanti. Allah akan tanya, apa kau buat? Kenapa kau buat macam ni? Benda tu bukan biasa. Benda tu bukan benda biasa. Kita kena titik beratkan. Kita dah akhir zaman. Jadi benda yang sekecil-kecil macam ni pun ada apa maksudnya, ada hisapnya nanti. Jadi kita bersedia mati tu bila-bila masa. Okay? Kita tak tahu kejap lagi berapa saat, kejap lagi depan kita melangkah ni tiba-tiba kita meninggal pun kita tak tahu. Okay? Jadi kita taubat sekarang dan janji tak mau buat benda tu lagi. Sebab kita tak mau rampas orang, kita tak nak murka Allah, kita tak nak kita nak dapat syafaat Nabi juga kan. Jadi kita buat apa yang dia suka, jangan buat apa yang dia tak suka. Okey, itu saja pengkongsian untuk hari ni. Sekejap lagi nak masuk kelas dah. Okey, assalamualaikum.